InsyaAllah. Slow line. Allahumma salli ala Saya ni InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar. Alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita akhirnya setelah menunggu lama. Dan lepas ni pun tak jumpa kot. Dah diumumkan PKP hari Rabu, malam besok start. InsyaAllah Allah bagi peluang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada surau. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar, insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bukan kitab ni nota buku yang ditulis oleh dalam program yang tengah hot sekarang ni, iaitu My Quran Time. Kita nak gunakan nota ringkas, nota My Quran #Quran Time, nota juzuk pertama, cara mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Lama dah kita baca Quran, kadang-kadang sampai lah ni pun ada banyak, makin lama makin banyak kita tak tahu apa cerita dalam Al-Quran. Bacaan Quran kita yang lama kita baca nak bawa kita masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam lubang kubur kalau kasarnya. Maksudnya tempat yang gelap. Pasal apa? Quran inilah yang nak menerangkan kita dalam kubur besok, menjadi pembekal kita untuk ke alam satu lagi yang dipanggil alam barzah, alam kubur, dan paling hebat lagi besok di negara akhirat yang hebat besok di sana. Kita tengok kalau depan dia tulis nota My Quran Time. Ini juzuk pertama yang dituliskan dan diendoskan oleh semua jabatan. Depan dia kulit hijau, dah masuk 3 juzuk dah. Juzuk ketiga pun dah keluar. Saya bawa juzuk yang kedua warna merah. Ni juzuk kedua. Nanti dah habis ni baru kita cari yang lain, insyaAllah. Dan akan keluar pula juzuk yang ketiga. Yang dah belajar sebenarnya dah juzuk ke-8. Sekarang surah Al-A'raf, betul?
Dah masuk hari yang ketiga kan. Tu. Okey. InsyaAllah. Kita tengok. Makna macam mana? Terus tadabbur surah Al-Fatihah. Betul? Tapi terlebih dahulu kita baca kata pengantar tu, ya. Muka surat sebelum tadabbur surah. Tu dia. Kata pengantar. Setiap kali benda yang dalam kitab ni akan dimulai dengan Alhamdulillah, ya, penulis ni. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat serta orang yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan rahmatnya, penerbit buku nota My Quran Time, ya, untuk juzuk 1 telah berjaya siapkan dengan jayanya MQT, My Quran Time ni MQT, menjadi platform solidariti ummah mempelajari asas bacaan Al-Quran, tadabbur dan tazakkur, ya, justru untuk memantapkan pemahaman tentang kehebatan kitab suci Al-Quran. Maka lahirlah nota My Quran Time sebagai rujukan lengkap untuk mereka yang cintakan ilmu Al-Quran. Setiap komponen yang disiarkan dalam MQT mempunyai dasar dan permaknaan agar matlamat berinteraksi dengan Al-Quran. Baca, faham, amal dapat dipenuhi. Ini tujuannya. Kita tengok di TV, kadang-kadang tak terdaya nak catat, betul? Ini ada orang tukang catat, tukang menulis apa yang dicakapkan di dalam My Quran Time tu di TV. Kita nak kejar tak boleh, ya, catatannya laju, dia punya percakapan pun laju, boleh ulang-ulang tapi pun tak terdaya nak catat. Ni ada orang tukang catat daripada awal start Assalamualaikum tu sampailah Sadaqallah tu dia catat. Kemudian dikumpulkan, ditapis, dibersihkan semua macam elok, disusun atur. Ini yang dibuat dalam buku ni. Tu, ya. Kita tak payah susah payah, tuan-tuan. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, Nabi terpaksa pergi dakwah dulu, nak terangkan ayat-ayat yang tak ada ditulis, yang tak dibaris, yang tak ada dengung, yang ada tajwid, tak ada. Kita beruntung dah ada sini. Kita akan jumpa bab tajwid pun ada, diperkenalkan satu persatu sebenarnya. Tu kadang-kadang kita dah mengaji lama, tapi kadang-kadang hukum-hukum tajwid kita tak ketahuan. Tu yang ruginya. Pasal apa? Bila tak mempelajari, contohnya bab tajwid ni dengan hukum-hukumnya, kadang-kadang bacaan kita jadi lain maksudnya. Tu kita akan jumpa, ya. Tu di antara elemen dalam proses menghayati memahami kandungan Al-Quran melalui My Quran Time, diringkaskan jadi MQT, ya, agar ia dapat diamalkan adalah terjemahan dia, bahasa Arab dia, tadabbur. Ni nanti kita akan tahu apa dia tadabbur, ya. MQT juga memberi 4 paparan ringkas pada setiap halaman untuk memudahkan pembaca lebih memahami setiap penerangan melalui program live di televisyen. Ia terdiri daripada sinopsis. A tu sinopsis, bahasa orang putih, ya. Di Melayu kan, memberi gambaran keseluruhan kepada halaman yang akan ditadabburkan dengan mengambil kira hubungan ayat dengan surah serta keterkaitan ayat-ayat dalam halaman yang sama. Ya, setiap ayat Al-Quran tu, macam Fatihah tu, daripada Bismillah tu sampai Amin ada kaitan dia. Tu contohnya Fatihah, ya. Fatihah tu merangkumi satu Al-Quran sebenarnya. Kalau dibacakan kitab lama, Al-Fatihah tu merangkumi satu Al-Quran. Satu Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6,236 ayat. Tu jumlah sebenarnya ayat di Quran ada 6,236 ayat. Berapa surah? Daripada Fatihah sampai An-Nas ada 114 surah. Berapa juzuk? 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Tu nampak, ya. Tu antaranya. Tu sinopsis, maknanya kaitan, keterangan, ya. Resolusi, masuk resolusi apa dia? Merupakan call to action, menjadi elemen terpenting ingin dilahirkan dan dari kefahaman setiap halaman Quran untuk diaplikasikan berbagai peringkat ekosistem. Resolusi diberikan dalam MQT adalah sebagai panduan para penonton yang terus menggali solusi
kepada kehidupan melalui pemahaman setiap halaman intipati Al-Quran yang telah difahami, diekstrakkan dan dibentangkan dalam bentuk tindakan agar panduan Al-Quran dijadikan amalan sesuai dengan situasi latar belakang dan kedudukan setiap individu. Maksudnya, saya ringkaskan. Maksudnya resolusi ini direngkaskan, difahamkan. Setiap ayat, satu ayat tu maksudnya apa? Satu ayat tu maksudnya Allah mesejkan kita. Apa mesej Allah Ta'ala kepada kita. Jangan ingat ayat tu untuk orang lain je. Tak. Setiap satu ayat daripada Fatihah Bismillah tu je, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Masih. Tu. Untuk apa tu? Untuk mesej kita. Allah tu Maha Pemurah. Itu dipanggil tadabbur. Mesej Allah pada kita. Tu bila tanya tadabbur, apa mesej Allah kepada kita. Bukan untuk orang lain. Kita saja. Kita ingat, bila baca ayat tu, kita ingat Allah dah bagi warning kita, Allah dah message kita, Allah dah macam sekarang WhatsApp kita, Allah dah SMS kita. Apa sepatutnya kita buat sebagai hamba Allah Ta'ala. Jangan kita suka-suka duduk di kampung sawah, duduk kampung Pacitan, suka seronok, ini kampung aku, ini tanah aku. Tak. Ini tanah Allah Ta'ala, ini tapak bumi Allah Ta'ala. Allah nak buat apa, Allah boleh buat. Allah nak banjirkan. Banjir tak sekarang banjir? Banjir, Johor banjir tuan-tuan. Allah nak buat banjir? Banjir. Pahang banjir. Habis rumah? Habis. Allah boleh buat tak di kampung sawah? Boleh. Jangan kita sombong. Pasal apa? Allah dah bagi Quran. Allah dah bagi warning dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena belajar. Belajar apa mesej Allah. Apa yang Allah warning untuk kita. Sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Tu. Kadang-kadang yang dalam kubur pun tenggelam. Banjir di kubur. Ada tak berlaku? Baru di Rantau, di Kuala Sawah, tenggelam, air Sungai Linggi naik. Mati tak yang dalam kubur? Yang dalam kubur memang dah mati. Betul. Yang dalam kubur dah mati dah. Lemas? Pasti lemas. Tu kena renang tuan. Allah nak buat bila-bila. Sebab tu orang Jawa cakap apa? Jangan kemekek. Betul. Tu. Jangan sombong kita dengan Allah Ta'ala. Hebat macam mana pun, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, kalau dah duduk kampung, cara kampung lah. Kita kampung, tak kira siapa pangkat kita. Balik, bila apa? Bila baca Quran ini dia punya jawapan dia. Tu, yang nombor B, tu mu'jam. Mu'jam ni maksudnya, konsepnya adalah perkataan baru, mindset baru yang akan berimpak, yang berkesan kepada pelaksanaan inti Quran, sekiranya dapat difahami dengan baik. Ini maksudnya tiap-tiap Quran tu, tiap-tiap ayat tu ada perkataan baru. Kita akan jumpa. Sekarang My Quran Time, satu hari dia belajar satu perkataan. Betul? Satu hari satu perkataan ni. Tak banyak, satu je dia ambil. Tapi dia punya makna tu berkali-kali diulang dalam Al-Quran. Kita tak boleh banyak. Tu bagusnya Al-Ijrah tu, dia buat My Quran Time, satu hari satu patah je. Untuk kita ingat. Diulang. Bukan sekali dalam Quran. Berkali-kali. Ada yang ratusan kali pun ada diulang. Itu kena renung kita. Yang keempat, tajwid. Kelengkapan pembelajaran Quran adalah melalui pemantapan kemahiran tajwid yang masih dititik beratkan dalam mengisi interaksi dalam Al-Quran. Baca, faham dan amal. Tu tajwid. Pentingnya bab tajwid. Kita akan jumpa. Tapi kita belajar sikit-sikit. Dah berumur ni, tak ada masalah. Selagi kita belajar, selagi tu Allah tolong kita. Tengah-tengah belajar, mati pula juzuk pertama. Macam mana? Syahid kita. Pasal apa? Kita mati dalam keadaan sedang belajar ilmu. Mudah-mudahan dengan terhasilnya nota My Quran Time ini dapat memberi peluang agar pendidikan Al-Quran diteruskan dalam pelbagai bentuk dan dihidangkan secara dinamik agar masyarakat dapat mengambil manfaat daripadanya. Harapan kami di Sahabah Al-Quran, ini grup yang menulis ni dipanggil Sahabah Quran, ramai seluruh Malaysia. Ada yang bukan di Malaysia nya, ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Jerman, ada di Eropah. Semua tengok tuan-tuan. Kita duduk di kampung Pacitan, kalau tak tengok My Quran Time, malu kita. Ada orang tengok daripada Singapura tuan-tuan. Malu kita kalau tak tengok My Quran. Pasal apa? Diulang satu hari 4 kali. Orang Singapura terpaksa sewa bayar untuk tengok TV Malaysia. Nampak? Ataupun bayar sewa internet baru dapat siaran langsung.
Kita sini dah cakap, dia baru sampai. Lambat. Tapi sempat lagi menulis untuk catatan. Itu orang betul-betul sayangkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Konsep dia baca, faham, amal. Itu, ya. Terus kita pergi tadabbur surah Al-Fatihah. Ayat 1 hingga 7. Tu, ya. Kita tengok memang hari-hari kita baca surah Al-Fatihah ni, ya. Kalau tak hafal ada masalah besar kita. Ya, kita dah jadi orang kampung sawah, dah jadi orang Pacitan, dah jadi orang Bukit Belanduk, tak tahu Fatihah. Masalah besar tak? Masalah besar. Kalau geram-geram tu, kalau gedegil sangat, kena tangkap, sunat lagi sekali. Ya, pasal apa? Teruk sangat. Ya, Quran mengaku Islam, betul, mengaku Islam, tapi Al-Fatihah tak boleh. Macam mana? Payah kan? Itu yang paling hebat ni dalam Quran. Kalau ditanya orang apa yang fardu ain dalam Quran, Al-Fatihah. Kami pernah jumpa tuan-tuan, orang berumur dah lebih pada pension. Ya. Kami bukan test. Kami suruh baca dengan anak-anak perempuan kami, suruh baca. Walhal dia baru balik dari Mekah. Bukan tak betul bacanya. Tak boleh baca. Umur dah lebih pada 80. Bayangkan kalau orang dah lebih 80, bila Fatihah tak ada, apa jadi dengan solat? Solat apa jadi? Tak sah. Walaupun dia sujud ke berpuluh-puluh kali satu hari, tapi bila ditengok bukan tak betul. Kalau tak betul boleh betulkan, betul. Ini tak boleh baca. Allah, tuan-tuan. Kemungkinan kadang-kadang kita tak tahu, qaryah kita mungkin ada. Pasal apa? Malu nak belajar. Bimbang diketahui oleh orang. Sebab tu kita di sini sebagai orang masjid, orang surau, cari tindakan kita. Itu bila dapat ayat Allah, kita jelas. Betul? Allah ada mesej kita. Lepas dia ada mesej, kita dah jelas apa mesej Allah Ta'ala. Bila dah jelas, tu dia panggil tazakkur, peringatan pada kita. Apa dia? Ada tindakan. Tindakan apa kita? Kita cari sahabat-sahabat kita yang tak tahu Al-Quran. Saya tahu. Saya orang sini. Saya tahu. Ya, saya orang tahu. Saya daripada zaman Tuan Guru Ustaz Cikgu Yunus. Ingat? Yunus yang muda ni. Cikgu, selepas tu menantu dia pula mengajar, Ustaz Mahadi. Menantu kepada Tuan Guru Syekh Ahmad Murtaza, Tuan Guru Murtaza punya adik-beradik. Kami ada benda-benda tak? Ya, tu. Daripada Ustaz Cikgu Yunus, lepas tu baru meninggal dia, digantikan oleh anak dia, menantu dia, Tuan Guru Cikgu Ustaz Mahadi. Tu. Saya tak lupa tu. Mahadi lari semua, takut. Bukan baca apa pun. Qul huwallah je. Al-Falaq, An-Nas. Zaman tu ada yang tak apa lagi. Padahal hari-hari pergi kenduri. Betul? Kenduri hari-hari, tahlil. Apa yang diingatkannya? Nasi ambeng aja. Tu, ya, rugi kita. Janganlah, ya. Tu. Akibatnya kesannya hebat. Okey, balik pada kitab kita. Kita tengok. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu, ya. Ada 7 ayat, ya. Start daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tu ingat tu. Bila baca bismillah tu, ya. Nak cara penting ni kena tahu makna dia. Bila kita baca tahu makna, kita sembahyang. Pasal apa? Sembahyang kita sempurnanya, antara kesempurnaan solat kita ialah keberadaan hati kita waktu kita solat. Tu baru dikira. Sebab tu hati-hati. Sebab tu sebelum solat tu kita amalkan surah An-Nas. Boleh? An-Nas.
3 kali kalau boleh, nak mengelakkan perangai syaitan ni. Bukan manusia tu perangai syaitan, syaitan ganggu dia. Nak ke masjid, tangguh nak ke surau, nanti dah tua-tua pergi masjid, nanti dah tua-tua pergi surau. Tiba-tiba orang dulu kata apa? Qalu mati dia. Dipanggil malaikat Israel, malakul maut, cabut nyawa dia tengah-tengah bertangguh. Sempat tak sempat? Tak sempat. Tak nak mengaji, tak nak sembahyang, tak nak berjemaah, tak nak bermasyarakat. Akhirnya tiba-tiba Allah cabut nyawa dia tengah-tengah kelamat macam tu. Allah, tuan-tuan, nak jawab apa tuan-tuan? Syaitan suka tak? Suka. Tu. Tapi saya dengar semalam satu ulama bagi tahu dalam My Quran Time hari Ahad, doktor daripada USIM, saya kata silap saya. Satu paling hebat kerja syaitan ya, yang paling seronok, KPI dia paling tinggi ialah mencerai-beraikan suami isteri. Itu paling level tinggi kerja dia. Kalau dia berjaya tu memang naik gaji besar dia. Naik pangkat besar. KPI dia tinggi. Kata tuan guru tu lah dalam My Quran Time semalam yang ulang gaji daripada Dr. Yusim. KPI yang paling besar bila orang tu bercerai-berai. Sebab tu hati-hati kita. Syaitan tak berhenti tuan. Bukan kita je, Nabi Muhammad pun diganggunya sampai habis. Nampak? Tu kena renung kita. Sebab tu kita mula-mula nak sembahyang pastikan tak diganggu oleh syaitan. Syaitan kadang-kadang betul. Dia ganggu, kadang-kadang dia ganggu yang tengah sembahyang tu dia ganggu. Bukan sembahyang, tengah wuduk pun dia ganggu. 3 kali ke 2 kali? 3 kali ke 2 kali? Betul? Akhirnya kuyup, betul? Tahu kuyup? Basah semua. Ada kan saya cerita dulu, tuan guru semai kamu cerita. Sampai basah. Kita nak masuk Zuhur sembahyang di Masjid Kampung Baru. Kena, tanda cantik dah. Ada satu hamba Allah ni ditegur oleh tuan guru. Sampai basah ni. Kita dah habis main Zuhur, dia masih lagi ambil wuduk. Kita balik, patah balik nak sembahyang asar, dia hadir lagi kat wuduk tu. Tengok dia punya was-was tu. Memang gangguan besar lah. Tu yang anda Datuk Ismail kamu cerita dulu. Satu anak murid ni depan tuan guru, dia mengadu kat tuan guru, saya dah banyak kali ambil wuduk memang tak, masih lagi was-was. Kata tuan guru kata, senang aja sekarang ni yang last call buat caranya, kau ambil wuduk secara tertib. Tahu tertib? Terjun ke dalam kolam. Sah tak? Sah. Pasal apa? Daripada ujung kepala sampai ujung kaki, betul? Semua dah terendam, dah kena. Pasal bila wuduk ni sebenarnya meratakan air kepada anggota-anggota wuduk, betul? Dia terjun, tenggelam dalam kolam. Masuk tak semua? Rata lah. Dia pun buat, terjun. Keluar daripada kolam, jumpa Tok Guru. Saya was-was lagi Tok Guru. Apa Tok Guru kata? Awak ni memang tak wajib sembahyang. Awak dah tak wajib sembahyang. Kenapa Tok Guru? Awak dah gila. Orang gila tak wajib salat. Tu kadang-kadang syaitan ni dahsyat tuan-tuan, dia takkan berhenti. Tu. Jaga, hati-hati. Ni yang pertama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani. Ya Allah, Allah Maha Pemurah. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tu pemurah. Sayangnya Allah Taala tuan-tuan. Ni kita tak kena banjir di sini, betul? Allah sayang kita, pemurah. Kita lagi boleh makan, lagi boleh seronok, boleh mengaji lagi. Di Johor habis, di Pahang habis, terendam, mati semua ayam. Kucing terapung semua. Bukan terapung dia berenang, mati. Ya, tinggal apa? Tinggal itik, tinggal reban itik. Saya tengok Ustazah Asma buat live. Dia pergi hantar bantuan. Tinggal reban itik je. Rumah tuan itik tu, rumah dia tinggal tunggul tiang kecil tu, dia punya stam tu tinggal. Rumah hanyut, habis. Allah, kereta bertindan-tindan masuk air. Kita sini bersyukur, jagalah rumah Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kita jangan kita tengok aja, itu sebagai peringatan untuk kita sebenarnya. Tu Allah Maha Pemurah. Kita miskin kaya pun Allah bagi makan lagi, betul? Ada lagi kecukupan untuk makan. Kemudian lagi Maha Mengasihani. Allah kasih sangat kita. Apa tandanya? Ni tengah COVID Allah bagi lagi My Quran Time. Sayang tak Allah Ta'ala? Sayang. Depan TV sebesar-besar. Siapa yang di TV besar kalau tak tengok My Quran Time, masalah besar dia. Semalam saya tegur sahabat saya.
Ya, dia tunjuk dalam Facebook, dia tunjuk dia beli TV besar. Saya tulis, ini kalau tak tengok My Quran Time memang teruk. Saya bagi sebiji. Pasal umur dah pencen dah. Dapat EPF besar, dapat BF banyak. Tiba-tiba beli TV. Tak salah beli TV, betul? Tapi gunakanlah TV tu betul. Jangan 24 jam dengan movie je. Dah berumur dah. Nak movie ke mana kita? Kita nak move on, betul? Kata Tan Sri Muhyiddin. Nak kena move on. Move on apa? Kena bergerak. Pasal apa? Kita tak lama kan digerakkan satu lagi alam. Alam apa? Alam barzah, alam kubur. Kena renung kita. Tak salah beli TV, tapi kita kan tengok TV yang cerita sebenarnya. Ni, kalau dah berumur-umur ni, berhentilah bab-bab yang tak senonoh tu, ya. Tolong berhentilah. Takut tercabut nyawa waktu depan TV nanti. Ya. Sama. Ha. Kalau kita kata Nabi maaf penyayang, Boleh. InsyaAllah. Bahasa Melayu ni banyak dia punya maksud. Ya, tu. Satu perkataan betul. Bahasa Arab ni perkataan ni banyak maksud dia. Boleh, tak masalah. Dia maksud dia sama. Cuma penulis ni macam itulah dia. Macam-macam orang. Dia maksudnya ada khilaf. Tu boleh. Okey. Terus ayat kedua. Apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud je. Yang kedua, segala puji bagi Allah. Tu. Alhamdulillah. Sebab tu yang berhak dipuji hanyalah Allah Ta'ala. Kita tak ada hak. Janganlah perasan. Ya, jangan kita perasan bila orang puji tu kita jangan terangkat. Jangan. Ada orang senang terangkat, puji sikit terangkat terus. Bagi apa yang dia? Betul? Pasal apa dia terangkat? Tegak dia. Elok dia bongkok. Dipuji, tegak dia. Ada? Ya? Tak salah. Bila orang puji tak salah, tapi kita cukup dengan ucapan Alhamdulillah. Tu. Jangan tambah-tambah. Syaitan tak berhenti. Ada orang tambah-tambah. Hebat Pak Haji ni. Alhamdulillah. Tahu tak apa? Tu. Ujung dia tu. Ujung tu syaitan tambah. Allah tuan-tuan. Jangan main. Kita nak ikut orang muda kot. Kononnya kan. Nak style orang muda. Cakap orang muda. Orang muda tu lah cerita. Ni dah berumur dah. Dia tengok pakai serban, dah pakai jubah, baju Melayu cantik. Dia orang puji. Handsome-nya Pak Haji malam ni. Alhamdulillah. Tahu tak apa? Aduh. Rosak kan? Elok malaikat tu nak tulis markah 100%. Tak jadi. Ambil rubber, iris balik. Kosong terus markah. Ni, hati-hati sikit. Syaitan ni dia boleh hias sampai kita kosong markah. Sampai berhutang besok. Tu jaga. Yang berhak dipuji adalah Allah Ta'ala. Ni. Tu sebab tu kita apa benda pun kita mesti ucapkan Alhamdulillah. Allah bagi COVID, Alhamdulillah. Kalau tak ada COVID, belum tahu ada My Quran Time. Betul tak betul? Betul tak betul? Kalau tak ada COVID, belum tahu Quran Time ni ada. Kalau tidak, bila boleh tengok Quran? Tilawah Al-Quran antara bangsa. Bila? Sebelum Ramadan. Betul? Tu. Berapa kali? Setahun sekali. Tu. Betul tak betul? Tu. Ataupun bila ada orang VIP mati. Nampak? Cuma kita sekarang bersyukur juga ada TV Al-Hijrah. Betul? Alhamdulillah. Daripada TV 1, TV 2, TV 3, TV 8, TV 7, TV 9. Tiba-tiba Allah gerakkan satu benda, iaitu TV Al-Hijrah. Dihijrahkan TV tu. Nampak? Akhirnya berhijrah TV. Elok-elok tak pakai tudung, semua pakai tudung. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Tu. Rezeki kita. Nampak? Kita ucapkan TV Al-Hijrah. Nampak? TV pun berubah. Zaman saya kena tengok kedai Cina, tengok TV. Hitam putih. Dulu dia panggil kedai apa? Kedai kongking. Betul? Saya lah kawan-kawan 3-4 orang. Air raya pergi sana. Termasuk dengan anak atuk tu. Air raya. Jalan-jalan. Pergi sekolah. Tak tahu nak ke mana, tak tahu ke mana. Jalan kaki, Kampung Pacitan, Kampung Sawah ni lalu semua ni. Pusing sampai Bukit Landuk. Tengok cerita Star Wars dekat Bukit Landuk. Tu TV dulu hitam putih, betul? Siap ada kaki, 4 kaki.
Sekarang TV tak ada kaki, kencing manis. Melekat kat dinding. Betul? Kalau ada pun satu kaki je. TV tak badan besar. Dulu TV siap ada roller shutter kan. Yang ada tu. Allah Tuhan. Tu. Hijrah tak TV tu? TV hijrah. Terus kan jadi TV Al-Hijrah. Elok tak pakai tudung, dah pakai tudung. Tutup aurat. Alhamdulillah. Syukur kita. Kalau tidak, hari-hari kita elok puasa. Betul? Hari-hari puasa elok. Tapi bila buka TV, puasa tak kita? Allah Tuhan. Dengan iklan dia. Itu yang kadang-kadang kita tak keluar rumah. Dah kena COVID, tak keluar rumah Ramadan 30 hari. Kadang-kadang mata pula tak jaga. Habis markah kita. Elok-elok RM10 jadi 10 sen. Markah tu habis. Kalau keluar lagi ke pasar tani, pasar Ramadan, rosak lagi. Lagi rosak tuan-tuan. Tak tengok membazir pula. Betul? Orang lelaki jangan main. Kalau orang lelaki tak suka tengok perempuan, ada masalah besar orang lelaki tu. Dah fitrah. Maksudnya fitrahnya dah semula jadi, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita mesti ucapkan Alhamdulillah. Pastikan. Jangan baca Fatihah aja. Tu yang ada zikir tiap hari betul. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada Alhamdulillah. Jangan kita lepaskan. Kemudian segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ni. Jangan kata kerajaan Malaysia ni yang memelihara, yang mentadbir negara kita. Bukan. Yang sebenar-benarnya kerajaan yang hebat ialah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan yang tak payah buat pilihan raya. Betul? Itu kerajaan betul tu. Tak payah pilihan raya, tak payah apa. Itu yang mentadbir. Dia kata banjir, banjirlah tempat tu. Dia kata kering, keringlah tempat tu. Allah punya kerja tuan. Sebab tu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mentadbir sekalian alam. Itu. Yang ketiga, ayat ketiga apa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Tu. Ya. Tu, menjaga tu. Apa maksud dia? Yang maha pemurah lagi maha mengasihani atau menyayangi kita. Atau Rahim, Rahim tu menyayang, ya. Tu. Yang pemurahnya Allah yang maha pemurah. Sebab tu kita kena buat, kita kena ada bab pemurah. Boleh tak buat sekarang? Boleh. Pasal apa? Ada orang susah sekarang. Ada orang kena banjir. Ada orang habis rumah, ada orang tak ada bekerja, macam-macam. Ni nak kena PKP lagi besok hari Rabu start. Betul? Allah tuan-tuan, macam-macam, ya, macam-macam. Allah cuba, maksudnya jangan marah dengan Allah Ta'ala. Jangan marah siapa-siapa. Ini adalah ujian Allah Ta'ala. Pasal apa? Itu yang dipanggil sunnatullah. Ini ada buku sunnatullah tuan-tuan ya. Saya tengah ajar dalam online. Pagi-pagi subuh kalau kadang ada masa, tengok. Kalau saya tak ada kuliah, tuan-tuan buka dalam online Facebook, audio kuliah. Saya tengah habiskan sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Panjang ceritanya. Buku ni dikarang oleh profesor daripada Indonesia. Jangan marah bila Allah test kita dengan COVID, test kita dengan PKP. Ada tak kelebihannya? Ada, dapat berkumpul sekeluarga, betul? Dapat makan berjemaah, dapat sembahyang berjemaah, dapat baca khutbah berjemaah. Yang tak pernah baca khutbah pun baca khutbah. Berlaku tak saya itu? Berlaku hari raya. Nampak? Tu pun kadang ada yang juga tak tarawih. Itu tak dapat tarawih kat masjid, betul? Duduk rumah, tak tarawih juga rupanya. Tanya, kenapa awak tak tarawih? Saya tanya orang sini ni. Nak cerita betul ni. Kenapa awak tarawih? Susahlah ustaz, apa nak jadi imam? Kan dia ke masjid. Siapa pula nak baca selawat, dia kata. Allahu Akbar, macam wajib selawat tu. Tarawih tak buat. Sebulan 30 hari. 30 hari tak buat tarawih. Rugi tak? Allah tuan. Takut dia tu last tahun yang last 2020 itulah tarawih dia, tapi tak buat. Pasal apa? Tak boleh sembahyang di masjid. Allah tuan-tuan kena bagi tahu, surau dengan masjid kena bagi tahu. Kalau tak boleh sembahyang di masjid, boleh tak sembahyang di rumah? Boleh. Ni saya nak bagi tahu, ada yang tak tahu. Nasib baik dia sembahyang 5 waktu tu dia buatnya. Tidak, dia memang dia fanatik kat masjid aja. Dia lupa sembahyang boleh di mana-mana. Betul? Allahu Akbar. Tuan Guru ni aziz tuan, masuk dalam kereta, Allahu Akbar. Nampak? Dia bimbang tak dan sembahyang sunat, dalam kereta terus sembahyang. Tu, kena amal tuan-tuan. Kena beramal. Jangan ingat kita sembahyang di masjid, di surau, di rumah je. Di dalam kereta pun boleh sembahyang. Tapi hati-hatilah kalau yang tengah bawa kereta tu. Yang tengah driver tu, pandang depan.
Yang tahu Allahu Akbar, dia rukuk, dia berrukuk. Siapa tengok depan tu? Jangan. Naik motor pun sama juga. Ya, boleh semayang sebenarnya. Tapi pandai-pandailah. Ya, memanglah kiblat dia tak betul. Pasal kita bergerak. Sama kita naik kapal terbang, betul? Naik kapal terbang tak bergerak kiblat kita. Tapi pastikan kita semayang. Kadang-kadang orang tak ambil tahu buat semayang. Boleh semayang di rumah, semayang sunat tarawih boleh. Tak mestinya kena selawat. Dia bimbang Bilal tak ada, Tok Imam tak ada. Allah tuan-tuan, rugi serugi. Sebulan Ramadan, sebulan itulah habis Ramadan, tarawih dia tak ada. Rugi tak rugi? Serugi-ruginya. Tolong tuan-tuan, bagi tahu. Pihak masjid yang surau kena bagi tahu. Ada orang tak tahu, dia ingat wajib di masjid saja. Berlaku. Saya test hari tu. Memang ada orang tak buat. Okey, tu Maha Pemurah lagi mengasihani. Yang keempat, yang menguasai pemerintahan dari hari pembalasan dan yakni hari akhirat. Apa dia? Maliki Yaumiddin. Tu. Raja segala raja, dia yang menguasai. Jangan kita perasan kita ni hebat berkuasa, tak. Yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat Maliki Yaumiddin tu ya, yang menguasai pemerintahan dari hari pembalasan dan hari akhirat. Lalu kena ingat kita akan terima balasan apa yang kita buat di Kampung Sawah, di Kampung Pacitan, di Kuala Lumpur, di Malaysia, di luar negeri. Allah tunggu dengan balasan yang setimpal. Dia akan kira walaupun sebesar biji sawi. Allah kira tuan-tuan. Tu yang keempat. Yang keempat, yang kelima, Engkau lah saja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkau lah saja kami memohon pertolongan. Nampak? Tu ya. Yang kelima apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, nasta'in tu tempat kita minta tolong. Boleh, tuan-tuan? Jangan kita minta tolong dengan mambang kuning, mambang apa lagi yang Piramli baca tu. Janganlah, dah masuk zaman touchscreen ni. Ada lagi yang pakai tangkal, ada lagi yang pakai jin, ada lagi yang pakai keris kecil, keris besar, keris bengkok, semua pakai. Allah, tu zaman bila tuan-tuan? Tu zaman hanjebat kan? Hanjebat pun tak pakai tuan. Teruk sangat. Bukalah Quran, itulah senjata kita sebenarnya. Quran tu jadi zikir, jadi senjata. Doa tu senjata kita, bukan tangkal. Saya dulu tak tahu, bila saya ikut Datuk Ismail Kamus baru tahu. Rupanya tangkal yang berhebat-hebat tu kadang-kadang dalam tangkal tu pelik-pelik. Ada sekali saya ikut Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, buka tangkal tu, dijahit dengan tangan, dibalut dengan kulit yang buat tali pinggang tu, dijahit. Buka-buka dalam tu, dibungkus-bungkus dengan kain kuning semua siap. Sekali buka yang last sekali, biji rambutan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ke hulu ke hilir dibawanya. Bila masuk tandas, simpan dalam kereta. Ada tak berlaku? Ada. Takut masuk dalam tandas? Ada. Tapi yang dalam tandas pun hebat juga. Ada yang dalam tandas baca ayatul kursi, terbalik. Kebal. Dia nak kebal. Ada. Hati-hati. Macam-macam orang. Ya, pasal apa? Nak bab kekuatan. Dia terlupa tempat yang kita tolong adalah, tempat kita minta tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu. Walhal dibaca hari-hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah masuk isyak Dah masuk dah? Allah. Boleh. Habiskan sikit. Sikit ya. Tu, maksudnya tempat pertolongan ialah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saya ulang-ulang balik yang surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 44, cari dalam handphone, dalam Quran. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Baca tu ya. Ayat nombor 44. Amalkan sebagai zikir. Susah macam mana pun kita terus serah bulat-bulat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Surah Ghafir ayat nombor 44. Senang nak ingat. Itulah ayat dia. Buat zikir. Baca lepas mayang 10 kali, lepas solat 10 kali. Satu hari 5 kali, 5 kali 10, 50 kali. Alhamdulillah. Macam kita istighfar dah. Astagfirullahalazim. Nabi kata 100 kali. Dia suruh kita istighfar 100 kali. Nabi buat 100 kali. Boleh tak kita buat? Boleh. Lepas mayang 5 waktu, 1 waktu 20 kali. Kali dengan 5, 100. Kita banyak masa. Yang pencen lagi banyak masa tuan. Jangan main. Itu kena rendong kita. Boleh? Tu. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya?
tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan biasa memang bengkak-bengkok, tapi kalau kita lurus pasti sampai. Obstacle orang putih kata, maksudnya halangan memang hebat dalam dunia, betul. Tapi kita ada jalan yang lurus yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ni ayatnya tunjuk kami, ihdinas siratal mustaqim. Jangan kata kita sesat, tak. Dah ada ayat Quran, follow, ikut. Tu yang kita nak mati pun tidak bimbang. Ada tak zikir yang suka mati? Ada. Tapi saya tak boleh ajar sekarang. Kena habis kitab dulu, baru kita boleh belajar. Zikir yang kita seronok nak mati. Orang tak seronok nak mati pasal bimbang. Duit habis, duit tertinggal, kereta tinggal, kunci motor tinggal, kunci lori tinggal, kunci rumah tinggal, kunci pagar tinggal, handphone pula tinggal, betul? Bawa lah, nanti mati bawalah. Boleh bawa? Tak boleh bawa. Tu nampaknya kita kena cari jalan untuk biar kita suka bab mati. Pasal apa? Lagi kita suka, Allah suka sebenarnya. Tu saya baca kitab Tanbihul Ghafilin tu, bila kita suka nak jumpa Allah Ta'ala, Allah pun suka nak jumpa kita. Faham? Tu Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Waktu nak mati tu, nazak tu, muka dia senyum. Walaupun sakit tapi dia senyum. Sampai isteri tegur, kau nak mati, suka kau nak mati. Kawan-kawan pun tegur, wahai Bilal, kau nak mati, kau suka sangat kau. Apa dia jawapan dia? Aku suka bukan sebarang suka. Aku suka mati di pasal apa? Tak lama lagi aku nak jumpa Rasulullah SAW. Dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku paling aku suka, aku nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dia ada bab rindu dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dia tahu dia ahli syurga. Apa? Bukan dia ahli parti mana-mana. Dia ahli syurga. Pasal apa dia tahu ahli syurga? Pasal Nabi dah endorse dia. Nabi dah sahkan dia, engkau ahli syurga. Aku dengar tapak engkau Bilal di dalam syurga. Nabi mimpi. Nabi mimpi, tuan-tuan, takkan salah mimpi dia. Kita mimpi betul, takut di syaitan, betul? Bab syaitan. Nabi yang mimpi, betul tak betul? Betul. Tapi kalau kita mimpi Rasulullah, betul tak betul? Betul. Pasal apa? Syaitan tak boleh menyerupai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat mimpi jumpa Rasulullah macam Tuan Guru Harundin, Tuan Guru Hadi yang selalu jumpa Nabi dalam mimpi dia, itu betul. Memang tak boleh dinafikan. Pasal apa? Syaitan, iblis tak boleh menyerupai muka Rasulullah SAW. Allah dah jaga dah. Tu. Tunjuki jalan kami jalan yang lurus. Dan akhir sekali yang ketujuh, apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maksudnya? Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini maksud kena faham. Jalan yang Allah dah bagi tunjuk dulu. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Bila orang tu ikut jalan yang betul, Nabi Musa selamat tak? Selamat daripada tenggelam lautan. Nabi Isa selamat, Allah angkat dia ke atas terus. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim selamat daripada api, betul? Dicampakkan ke dalam api, sejuk dia. Nampak? Tu. Pasal apa? Iman yang sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Tu jalan yang kita nak ikut. Itu zaman sebelum ada Quran. Bila Nabi Ibrahim tak ada, Nabi Isa tak ada, Nabi Musa tak ada, akhirnya Allah bagi Quran. Ada satu jalan yang paling hebat, betul? Zaman Rasulullah SAW. Zaman kita lah. Ni kita minta Allah jaga bab tu. 7 ayat yang kita kena ketahui waktu kita solat. Satu hari kita baca 17 kali. Betul tak betul? Pasal apa? Satu hari kita sembahyang 17 rakaat. Jangan kurang daripada situ. Kalau ada orang sembahyang bawah pada 17 rakaat tu, ada masalah sembahyangnya. Kena cek balik, kena qada balik. Kalau lebih, alhamdulillah. Pasal apa lebih? Asalnya kita diperintahkan solat 50 waktu. Tapi Nabi minta diskaun dengan Allah, betul? Sayangnya Allah Ta'ala pada umat Rasulullah SAW, dibagi kita 5 waktu. Itu pun kadang-kadang orang tak terdaya. Boleh tak kita buat 50 rakaat? Boleh. Kita sembahyang fardu dah 17 rakaat. Ba'diyah, Qobliyah, Awwabin, dikira orang dengan sembahyang tahajud malam-malam dengan duha satu hari 6 rakaat ke 8 rakaat, dikira orang
kemungkinan kita dapat boleh sembahyang sehari 50 rakaat. Kita boleh buat. Kadang-kadang kita tak perasan. Kalau tengok, berat ustaz nak buat, berat saya. Tarawih pun buat 8, betul? Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Tarawih tu patut kita sekali arung, betul? Yang kita sembahyang tu daripada subuh, fajar, syuruk, duha, lepas tu zuhur, ba'diyah, qabliyah, asar, qabliyah, dicampurkan orang, kemungkinan dapat 50 rakaat. InsyaAllah. Ya, itu antara pengisian ringkas dalam Al-Fatihah. Belum habis gitu. Belum sampai sinopsis lagi, ya. Baru sampai pengertian, terjemahan. Itulah mesej Allah kepada kita, tuan-tuan. InsyaAllah takat tugut malam ni, mudah-mudahan pengisian ni dapat kita teruskan bulan depan, ya. Mohon pada Allah Taala. Sebenarnya tajuk kitanya jadual sebenarnya hari lain, tapi saya memang tak ada memang free, ya, di Selangor tak boleh kuliah lagi. Kita insya-Allah kita jumpa bulan depan kot. Mudah-mudahan kalau tak ada dilepaskan PKP, kita teruskan jadual yang biasalah yang kita telah tetapkan. Mana yang baik daripada Allah Taala, mana yang lemah daripada sini. Saya mohon pada Allah Taala, mohon pada tuan-tuan doakan kami di Kuala Lumpur, di Selangor, kemudian mohon doa tuan-tuan anak-anak kami di Turki. Ada 3 orang di sana sedang pulun. Baru habis exam, alhamdulillah semua lulus. Ya, tinggal lagi setahun setengah. Yang bongsu insya-Allah hujung tahun, pertengahan tahun insya-Allah balik. Dan di Serman ada seorang pun dah habis Quran, tengah nak exam stam, dah tangguh, dah 3 kali tangguh. Ni tak tahu tangguh lagi tidak, tak tahu dengan buat PKP kita. Mohon doakan tuan-tuan, insya-Allah. Di luar sana ada barang produk Islam dan produk kesihatan, tuan-tuan boleh tengoklah, ya, untuk kesihatan kita, insya-Allah. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi hawajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allah bantara bila ila anta halaqtani wa ala ahlika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahasanna biz jabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukur ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi, Bismillahil muafi, Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, Bismillahi ala ahli wa mali, Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disampaikan oleh penceramah Dr. Azmi. Mana sebulan sekali, mana ke bulan depan, mana kita cari ruang yang kekosongan di masjid. Sebenarnya kita yang kita dapat panggil Ustaz Azmi ni. Jadi selanjutnya kita beritahu kepada yang lain. Bukan Ustaz tarikh dia Ustaz. Jadi kitab-kitab yang